يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah para jemaah muslimin sekalian, sambungan kita muka surat 69. Al-Hasan Al-Basri yang berkata, la ilaha illallah itu harga syurga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, al-jannati taman? Qal na'am la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah ada harga untuk syurga itu? Jawab Nabi, ya, la ilaha illallah. Sambungan kita daripada pagi semalam. Jadi pagi semalam ada disebut kata Tuan Syekh ni, pengarang kitab ini, Abu Lais As-Samarqandi. Dia kata kemudian daripada itu, sebelum ia sempat minta halal, tiba-tiba mati ada ataupun jadinya pertengkaran dengan isteri sehingga jatuh haram. Tetapi ia sayang menceraikannya kerana sudah banyak anak sampai mati dalam keadaan haram itu. Dan ada kalanya iman dicajuk sebab bilanya yang pasti akan tiba secara mendadak yang kamu tidak mengetahui bilakah saat ataupun masanya. Itu saya katakan bagi semalam, ada kisah yang berlaku dalam masyarakat. Oleh kerana berebutkan harta yang mana ditawarkan jumlahnya agak besar oleh pihak syarikat pemaju. Pemaju ni minta nak ambil tanah, nak buat rumah. Jadi pemaju ditawarkan harga yang tinggi, jadi bawakan ratusan ribu jika tanah itu diberi kepada mereka untuk dijadikan kawasan perumahan. Jadi bagi pihak tuan tanah bersetuju. Jadi dalam bersetuju itu kemudian
Dia pun cerita kepada keluarga, kepada isteri dia. Isteri dia kata, seronok lah ayah kamu dapat duit banyak. Jadi kata dia, esok dia menikah seorang lagi lah tu, kata dia, isteri dia. Jadi bila dia sebut macam tu, maka punca itulah menjadi pergaduhan dan akhirnya bercerai. Bila bercerai, anak yang laki-laki berpihak kepada ayah, anak perempuan berpihak kepada ibu. Jadi anak perempuan saman ayah dia, so naik mahkamah. Dia anak laki-laki kata kalau dia saman, kita pun pergi ke mahkamah. Jadi berlawanlah satu keluarga. Anak perempuan berlawan dengan ayah, dengan abang-abang, dengan adik dia. Yang ayah pula berlawan dengan anak-anak perempuan dia, dengan isteri dia. Jadi dalam berlawan-lawan bercara ni tak sempat habis jadi masalah ni. Ayah dia jadi gila. Terlampau dah fikir masalah harta, fikir masalah anak-anak, fikir masalah nak saman di mahkamah. Jadi gila orang tua. Inilah satu benda yang kita kena fikir untuk pengajaran kita. Dia tak dapat lagi pun baru dijanjikan oleh syarikat perumahan ni. Tak ada apa lagi. Tapi sampai berlaku macam tu. Jadi kita nampak sangat dengan harta dunia ni, rumah tangga yang elok-elok duduk dalam keadaan yang macam tu boleh jadi timbul sampai perkara-perkara yang macam ni. Penceraian ni tuan-tuan, bercerai ni adalah satu daripada yang kita lihat dalam hadis. Walaupun perkataan talak itu halal, tetapi perkataan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seboleh-bolehnya elak daripada berlakunya penceraian, melainkan yang tidak ada jalan lagi dah. Maka di atas sebab-sebab yang terkhali, maka sebab yang tak boleh kita nak cari jalan lain, maka itu sahaja jalan, maka diluluskan oleh syarak tetapi dibenci oleh Allah. Dia kata perkataan yang dihalalkan oleh Allah tetapi Allah benci, perkataan talak, cerai. Bagi kata Abu Lais, ada di antara kita yang berlaku pertengkaran dengan isteri sampailah bergaduh boleh rendah, silap sikit bergaduh, silap sikit bergaduh, tapi sayang tak berlakunya, dia kata penceraian, sayang lagi tak mau cerai. Ini juga berlaku perkara-perkara yang haram dalam rumah tangga kita. Jadi sebab itulah dalam masalah bab rumah tangga, masalah pergaduhan, masalah penceraian ni, yang mana merujuk dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa kita boleh tengok di sana Allah Ta'ala memberikan beberapa syarat. Jika sekiranya isteri itu degil, tak mau juga dinasihati, isteri kita melakukan kesalahan, maka disuruh kita nasihati. Kita nasihat, kita tegur dia. Jika tak mau juga dengan jalan nasihat ditegur, maka dia kata hendaklah kita menggunakan jalan yang kedua, menggunakan perantaraan orang tengah bagi pihak keluarga suami, bagi pihak keluarga isteri, boleh bermesyuarat, tolong pakat nasihat supaya rumah tangga mereka menjadi aman balik. Jika tak mau juga, maka boleh digunakan juga sudut kaunseling. Kalau bahasa kita hari ini lah. Jadi kita pergi ke pejabat agama ataupun mana-mana qadi, bukan untuk cerai, untuk dinasihati. Jadi mudah-mudahan daripada pandangan dan pendapat daripada mufti, daripada qadi ataupun mana-mana imam juru nikah dapat menasihati. Jika tak nak, tak boleh juga, maka sudut yang terakhir ialah kita menggunakan sudut pentahkiman, hakim yang memutuskan.
Jadinya betapa kita merujuk dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala meneliti dan tidak sebodoh-bodohnya Allah tak mahu berlakunya penceraian. Satu perkataan yang dia kata halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi sebab itu kita sambung pada semalam. Jadi dalam hal ini kata Hasan Al-Basri, seorang lagi tokoh ulama, dia kata la ilaha illallah itu harga syurga. Berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik, Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal lal jannati taman? Qal na'am la ilaha illallah. Nabi ditanya kepada sahabat, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada harga untuk syurga itu? Jadi jawab Nabi, ya la ilaha illallah. Jadi menepatilah kata Hasan Al-Basri. Jadi ulama yang menyatakan tadi bahawa la ilaha illallah itu harga syurga. Jadi ada hadis. Jadi nilai nisbah syurga Allah ialah dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah yang besar, kalimah tauhid, yang menjadikan ia sebagai juga tonggak akar undi kepada pegangan akidah. Jadi barang siapa yang dapat memelihara akan kalimah ini dengan seeloknya dan sebaik-baiknya, maka dia akan dapat masuk syurga Allah. Barang siapa yang rosak kalimah ini, batal kalimah syahadat, maka dia tak akan dapat masuk syurga. Itu yang kita kena jaga tu, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata pula, ya Rasulullah, man asbaqun nas ila syaqa'an? Qal man qala ilaha illallah khalisan min nafsihi. Ya Rasulullah, siapakah yang lebih dahulu mendapat syafaat kamu daripada semua manusia? Maka dijawab oleh Nabi, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas daripada hatinya. Ini satu lagi riwayat yang disebut menyatakan Nabi ditanya siapa yang lebih dahulu mendapat syafaat kamu daripada semua manusia. Jawabannya, Nabi kata sesiapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah benar-benar ikhlas daripada hatinya. Jadi kalimah inilah kalimah yang terbit daripada hati yang suci. Sebab tu apabila seseorang yang nak masuk Islam, nak memeluk agama Islam, maka dia adalah di atas kehendak dan datangnya daripada hatinya yang ikhlas. Bukan kerana masuk Islam sebab bercinta, kemudian tu pula nak kahwin. Jadi sebab sayangkan hubungan cintanya, jika kamu nak kahwin dengan saya, awak kena masuk Islam. Jadi dia pun masuklah Islam. Jadi bila masuk Islam dengan sebab nak kahwin, ini satu perkara yang banyak terjadi dalam keadaannya. Bila berkahwin tak berapa lama ada masalah, berlakulah perceraian. Ataupun kahwin juga tak bercerai, tetapi dalam keadaan yang dia ni masuk Islam tapi tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam, sekadar berkahwin dia. Yang hak Islam tu pula sendiri pun Islam tak sempurna pun. Jadi itu masalah. Dia ajak untuk menikah dengan dia, kahwin dengan dia, dia pun tak sembahyang, dia pun tak puasa, dia pun tak tutup aurat. Tapi kerana sayang cinta ni, maka dia pun kahwin. Jadi perkahwinan dalam bentuk Islam yang demikian tidak menggambarkan bahawa kita benar-benar ikhlas untuk memeluk agama Islam. Ada sebab musabab. Itu yang jadi masalah. Banyak jadi macam tu.
Jadi ada yang kahwin masuk Islam, dia kata dia masuk Islam, tapi bila dia kahwin, dia cara dia, isteri dia cara isteri dia. Bila tiba hari sambut hari Christmas, ni ada kisah berlaku dalam masyarakat, suami dia sambut hari Christmas sebab suami dia Kristian, jadi isteri pun ikutlah suami meraihkan hari Christmas, hari Natal. Kemudian bila tiba hari raya puasa, suami dia pula merayakan hari raya puasa sebab isteri dia merayakan hari raya Aidilfitri. Jadi boleh share, kongsi macam tu. Ini berlaku dalam masyarakat. Jadi dia kata tiba hari Christmas saya meraihkan hari Christmas, tiba hari raya saya meraihkan pula isteri saya hari raya. Ini tidak terpakai dah. Islam yang tidak diterima, hanya nama Islam. Sebab tu banyak bila kita buka rentetan ayat dalam surah An-Nisa, Allah melarang kita menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sehingga benar-benarlah dia Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia masuk Islam tu dengan ikhlas, bukan sebab musabab, bukan kerana, tapi masuk dengan ikhlas lillahi ta'ala. Macam ada seorang pemuda India, tiap pagi dia tak boleh tidur, dia bangun, dia dengar orang duk tarhim subuh, sampailah azan subuh. Oleh kerana sampai dah daripada sehari ke minggu ke bulan ke tahun, satu hari dia turun daripada rumah, dia pergi tunggu depan itu pagar masjid. Dia tanya orang, siapa dia yang tadi azan, orang tunjuk dia azan. Dia pergi jumpa tok azan ni, tukang azan. Dia tanya, dia kata apa maksud tiap-tiap pagi dia kata dilaungkan kuat. Jadi kawan ni pun cerita lah kat dia. Dia tanya kenapa, dia kata saya dah lama tak boleh tidur. Bila dengar tarhim subuh tu dengan azan subuh, saya jadi resah dan gelisah, tak boleh tidur. Jadi mendesak nak bertanya apa benda, apa makna yang disebut dilaungkan kuat-kuat. Jadi kawan ni pun cerita dekat dia. Dia kata boleh ajar saya masuk Islam. Itulah bila orang nak Islam ni jangan tangguh. Jika dia kata boleh ajar saya masuk Islam, jadi tukang bang itu bila dia kata boleh, masuklah Islam dia. Jadi bila masuk Islam, dia mempelajari bacaan Quran dan sebagainya. Dengan kehendak Allah, dia boleh hafal surah Sajadah, dia boleh hafal surah Al-Insan, dia boleh hafal suratul Waqi'ah, dia boleh hafal suratul Mulk. Mana surah-surah yang ada dia boleh hafal. Satu keistimewaan, kesungguhan dia nak pada Islam. Jadi satu hari kata daripada saudara yang Islam yang kamu ni kena pergi berkhitan. Jadi dia tanya kenapa bila dah masuk Islam nak kena berusia, kena berkhitan. Pergilah berkhitan di hospital besar, sahabat kita tolong dia. Jadi bila nak khitan, sahabat ni tanya dia, kamu masuk Islam kerana apa? Nak kahwin ke? Nak ingin nak nikah dengan Islam? Dia kata tak. Saya cerita macam tu lah, mula dengan azan. Jadi dia pun kata, kawan nak berkhitan ni betul ke kamu? Dia kata betul. Cuba baca tengok. Baca surah Fatihah, baca surah ni. Dia kata saya boleh hafal surah Sajadah, baca surah Sajadah. Saja nak test tengok. Boleh. Jadi dia pun berkhitan, selesai berkhitan semua,
Sudah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kata sahabat kita di hospital ni, dia kata kawan dia beritahu ada doktor kata ada jenazah India Muslim meninggal. Jadi kawan ni pun pergilah tengok budak yang dia khitankan dulu ni, dia itulah mati kemalangan jalan raya. Dia naik motor macam mana melanggar jatuh meninggal. Jadi bila jadi macam ni, pihak hospital nak uruskan mengikut cara Islam, sebab dia dah Islam ya, jadi kita nak kebumikan cara Islam. Tiba-tiba datanglah 50 orang pemuda kaki samsing India, gangster-gangster ni. Dia tuntut mayat ni nak ambil, nak dibakar. Dia kata dia saudara kami. Jadi pihak hospital dengan doktor jadi masalah. Jadi dia ada surat, tunjuk ni surat daripada Perkim, dia dah masuk Islam, tak boleh kami nak ambil. Jadi pihak hospital menghubungi bagi pihak jabat agama wilayah masa tu, berlaku dalam wilayah. Jadi pihak sana menjawab, oleh kerana dia kata takut berlaku pertumpahan darah, bagilah kat dia. Jadi India ni aku ambil balik, bakarlah mayat. Jadi doktor ni dia trauma sampai 2 minggu tak boleh kerja, memikirkan jenazah ni dibakar. Itu dia tanya saya macam mana. Dia kata jenazah dia tak ada apa, selamat, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Cuma bagi orang yang memberikan fatwa, yang membenarkan untuk dibakar mayat ini, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sajalah, dia tak ada masalah apa ya? Allah tahu, Allah menilai, dan dia mati sebagai seorang Islam. Cuma pada dasar kita tengok pada zahirnya agak sedih jenazahnya dibakar. Jadi ini yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita. Dia tetap mempertahankan kalimah dia dengan la ilaha illallah, yang mana Allah menjaminkan sudah pasti bagi dia ikhlas dengan memeluk agama Islam, balasannya adalah syurga. Jadi sebab itu kita pun bila kita mengucap, mengatakan kalimah la ilaha illallah ni, hendaklah kita mengatakan dengan kalimah ni dengan kalimah yang ikhlas daripada hati kita, terbit dengan kerana Allah. Jadi Islam kita tu Islam yang benar, jangan kita main. Kemudian kata Mujahid pula ketika menerangkan ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, qal idza ukhrija minan nar man qala ilaha illallah qala al musyrikun ya laitana kunna muslimin. Akan tiba saat di mana orang-orang kafir ingin sekiranya mereka itu menjadi orang yang muslimin, di dalam suratul Hijr ayat yang kedua. Lalu di saat orang-orang yang pernah mempercayai kalimah la ilaha illallah dikeluarkan daripada neraka, maka ketika itu kaum musyrikin berkata, aduhai sekiranya kami dahulu beriman. Jadi daripada ayat yang disebut dalam suratul Hijr, dalam ayat yang kedua ni, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang kafir ni ingin menjadi orang Islam, menyesal dia bila mati di alam akhirat mereka dicampak ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang muslimin, orang Islam, walaupun mereka berlaku kesalahan, buat salah dengan Tuhan, dicampak dalam neraka, tapi dengan kalimah la ilaha illallah tidak lagi rosak, masih lagi terpelihara, Allah mengangkat mereka terbit daripada neraka, dimasuk ke syurga. Jadi orang kafir, orang musyrikin tengok ni lah, dia menyesal, tuan-tuan. Silap dulu kita tak beriman. Jadi menyesal, kemudian tak ada guna apa.
Menyesal dahulu ada pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna. Jadi menyesal tengok orang Islam ni, itulah kebesaran kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati di kalangan orang-orang Islam ni. Maka dia tetap akan diangkat daripada neraka dan dimasukkan juga ke dalam syurga. Cuma dalam riwayat-riwayat hadis yang lain ada disebut au kama qala, bila diangkat daripada neraka, dibersihkan, dimasuk ke dalam syurga, namun di dahi ni, dahi masih tertulis perkataan ahlun nar, ahli neraka. Maknanya orang yang dalam syurga ni tahu, oh ni orang dari baru terbit daripada neraka. Ada disebut riwayat dalam kisah Al-Qamaqah menyatakan gitu. Dalam kitab Muhimmah ini disebut, dalam kitab Muhimmah ada disebut, dicampak mereka masuk neraka tetapi dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika mana dicampak nak jatuh ke dalam neraka ni, ketika terhembam, sementara nak jatuh dalam api neraka, mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Jadi cerita dalam kitab Muhimmah lah. Jadi masa tu surut api neraka tu, mana api tu reda sedikit, namun mereka ni bersalah dengan Allah, jatuh juga dalam neraka. Jadi setelah mana mereka menerima azab seksa sepadan dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan, Allah mengangkat balik mereka, diletak ke dalam syurga Allah dengan dimandi, dibersihkan dan diletakkan dalam syurga. Maka di dahinya masih tertulis ahli nar, ahli neraka. Itu juga. Jadi itulah nak cerita kepada kita daripada ayat dalam surah Al-Hijr. Orang-orang kafir menyesal, orang-orang musyrikin pun menyesal sebab dia tak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah walaupun berada dalam neraka Allah, diangkat masuk juga dalam syurga Allah. Itulah kebesaran kalimah la ilaha illallah. Jadi bagi kita, kalau dah rosak kalimah tu, dah batal kalimah tu, maka mati dia pula, Allah, itu yang rugi tu, kan? Jika tak mati, sempat dia mengucap kalimah, dia orang rosak kalimah syahadah, dia tak cukup dengan bertaubat, dia kena mengucap kalimah syahadah balik. Kalau dia kata aku bertaubat tak buat dah, yang tu buat dosa, kesalahan dosa. Tapi bila dia rosak kalimah syahadah, dia kena mengucap balik dengan hati yang rela, tidak dipaksa, tiada ada pun ditawarkan apa-apa tawaran. Kok dah mana tawaran, kau masuk Islam balik, kami bagi tawaran sebidang tanah, lot tanah banglo untuk kamu, gitu kan, contohlah. Dia aku masuk balik Islam, ni tak mau ni sebab ada tawaran. Kalau tak ada tawaran tu dia tak nak. Jadi tak boleh, dia nak ikhlas daripada hati dia tu. Lepas dia mengucap kalimah syahadah, barulah dia kena bertaubat kepada Allah di atas dosa itu. Itu baru betul. Jangan dia bertaubat saja. Dia kata aku bertaubat tak buat dah apa semua, tak boleh. Benda ni dia kena mengucap kalimah syahadah. Itu syarat orang yang rosak, yang batal kalimah syahadah. Jadi barulah dia terima dan akidahnya terbenar balik dan sah Islam. Jadi gitu tuan ni, Allah sifatkan dalam Quran, dalam ayat tadi itu, orang-orang kafir terasa menyesal, terasa iri hati melihat di kalangan orang-orang yang Islam yang masih terpelihara kalimah la ilaha illallah dapat masuk syurga, dia keluar daripada neraka. Kemudian kata apa pula mengertikan firman Allah
Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, yani man qala ilaha illallah falahul jannah, wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nar, yani man jaa bis syirk, sesiapa yang datang ke akhirat membawa kebaikan, iaitu la ilaha illallah, maka akan mendapat yang lebih baik, iaitu syurga. Dan siapa yang datang di akhirat membawa kejahatan syirik dan tersungkur wajahnya ke dalam neraka. Itulah perbezaan dua golongan yang disebut oleh Allah, yang apa mengertikan firman Allah tadi ini. Inilah ayat yang menyatakan bahawa barang siapa yang datang di akhirat besok dengan membawa kalimah, membawa kalimah la ilaha illallah, mendapat akan yang lebih baik, iaitu balasannya syurga. Ya, mana dia mati itu kekal dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu orang nak mati, Nabi suruh pergi duduk dekat-dekat, Nabi suruh talqinkan dia. Talqin dia sebut itulah la ilaha illallah. Yang tu je, jangan panjang-panjang. Ni macam dalam drama tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tu orang nak masuk Islam, dia tak reti sampai setara tu. Orang nak masuk Islam senaja macam tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang nak mati, Nabi tak bagi panjang-panjang. Nabi kata katakan la ilaha illallah, dibisikkan ke telinganya perlahan-lahan. Yang tu tertakluk kepada diri orang tu lah. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah, dia bolehlah sebut lah. Jika iman dia kepada Allah iman yang palsu, iman yang tak betul, iman yang apa lagi tu, maka dia tak boleh nak mengucap. Itu yang kisah seorang sahabat yang cerita pasal nak mati tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Orang yang soleh, rajin beramal, sedikit kesalahan dengan ibu, maka ibunya tak ampunkan dia. Sehingga kan riwayat menceritakan Nabi buat helah, Nabi buat satu kisah. Nabi kata, wahai sahabat, kau impun kayu api. Mak dia tanya, nak buat apa ya Rasulullah? Nak bakar mayat anak kamu ni, duduk macam ni terseksa, nak mati pun susah, bakar pergi mati senang. Dia kata, jangan buat macam tu ibu, sayangkan anak, jangan, aku ampunkan dia. Meringkaskan cerita ni, kita semua dia maklum benda tu. Maka dia kata, aku ampunkan dia. Salah dosa dengan ibu, nak mati tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Walhal orang yang soleh, rajin sembahyang, rajin beribadat, Nabi pun heran, pasal apa sahabatku jadi macam ni. Ditanya ada mak ke? Ada. Ditanya mak dia panggil, rupanya buat salah dengan mak. Itu jaga. Kita pun buat salah dengan ibu bapa, terutama dengan ibu ni, Allah Ta'ala akan kifarah dia jadi macam tu. Duk sayang ke bini, lebih ke bini, mak kecil hati. Kan? Mak kecil hati. Bila mak kecil hati, mak marah, maka kita tak mati tak boleh mengucap kalimah. Jadi bila mak dia kata aku ampunkan, terus boleh mengucap la ilaha illallah. Alhamdulillah, matilah sahabat dalam kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Inilah kata apa, barang siapa yang mati membawa kalimah la ilaha illallah, lebih baik Allah beri balasan, iaitu syurga. Dan sesiapa yang datang di akhirat membawa kejahatan syirik, tersungkurlah akan wajah mereka dalam neraka. Kita akan dicampak dalam neraka sebab mati kita sebagai orang yang syirik, yang musyrik kepada Allah. Dosa orang syirik tidak akan diampunkan oleh Allah, mereka kekal dalam neraka.
Jadi mudah-mudahan Allah memelihara kita di atas kalimah ini, dan kita sentiasalah menyemak, mengkaji, meneliti. Jagalah diri kita supaya tidak rosak kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah disambung pada besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. So far